Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri panduan penggunaan buku Si Kecil Berfikir. Sebelum ni Kak Oda ada berkongsi tajuk baru, Rumah Nenek di Kampung, yang merupakan siri pertama, buku pertama dalam siri yang kedua. Jadi hari ini kita akan membincangkan buku yang kedua dalam siri yang kedua. Tajuknya Ada Sesiapa di Rumah. Alhamdulillah. Kita sangat mengharapkan untuk ibu ayah, para guru dapat memanfaatkan siri panduan ini agar anak-anak kita bila kita bercerita dan berkongsi dari buku siri Si Kecil Berfikir ini, kita mahu mereka sampai kepada objektif kita, iaitu membina cara berfikir anak. Seperti yang Kak Ada selalu ulang, objektif kita membina pemikiran tauhid, pemikiran logik dan juga membangkitkan kepintaran emosi kepada anak-anak melalui siri Si Kecil Berfikir ini. Jadi insyaAllah untuk buku yang kedua dalam siri kedua ini, Kak Ada akan cerita dulu apakah ada di sebalik kisah ini. Ada sesiapa di rumah? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesiapa di rumah? Assalamualaikum Sarah. Iman memberi salam dengan suara nyaring. Tiada jawapan. Pintu tertutup rapat. Krok, krek, krok, krek. Bunyi apakah itu? Ada sesiapa di rumah? Zul, Iman dan Mika terus menunggu. Oh, jangan menunggu di hadapan pintu, Zul. Tunggu mesti di tepi pintu. Aurat penghuni rumah perlulah dihormati. Assalamualaikum Sarah. Iman memberi salam kali kedua. Tiada jawapan. Pintu tertutup rapat. Krok, krek, krok, krek. Bunyi apakah itu? Ada sesiapa di rumah? Kita tengok gambar Iman memberi salam kali kedua. Zul, Iman dan Mika terus menunggu. Oh, jangan buka tingkap itu, Mika. Jangan menjenguk ke dalam rumah. Kita perlu jaga pandangan seperti yang Nabi pesan. Iman pula. Mika usik tingkap tu. Jangan buka tingkap itu, Mika. Kita perlu jaga pandangan seperti yang Nabi pesan. Seterusnya, Iman memberi salam lagi sekali. Assalamualaikum Sarah. Iman memberi salam kali ketiga. Tiada jawapan. Pintu tertutup rapat. Krok, krek, krok, krek. Bunyi apakah itu? Ada sesiapa di rumah? Iyo, iyo. Mika pula yang bersuara. Mungkin Mika juga mahu memberi salam. Iyo, 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 iyo. Mika bersuara lagi. Shh. Ops, jangan terlalu bising Mika. Kita mungkin mengganggu tuan rumah atau jirannya. Kita perlu bersabar seperti yang Nabi ajar. Tengok ni. Nampak kan? Zul. Zul kata shh. Zul letakkan tangan ni ke situ. Jari ni ke situ. Suara Iman terhenti bila Zul menahannya. Oh Iman, sudah 3 kali kita memberi salam. Kita patut pulang bila tiada yang menjawab. Nasihat Zul. Betul tu Zul, Nabi pesan begitu. Ayuh pulang, sambut Iman. Tetapi langkah mereka terhenti. Krok, krek, krok, krek. Bunyi apakah itu? Ada sesiapa di rumah? Zul merasa hairan.
Iman merasa hairan. Bagi salam tak ada yang jawab, tapi ada bunyi-bunyi di dalam rumah. Ada sesiapa di rumah? Mereka hairan. Ada kereta masuk ke halaman. Sarah keluar dari kereta sambil tersenyum. Zul, Iman, Mika, minta maaf. Kami ke kedai tadi. Sarah memohon maaf. Jemputlah masuk. Mari berkenalan dengan kawan baru saya. Namanya Gebu, ucap Sarah dengan penuh ceria. Masya Allah, comelnya Gebu. Gebu sibuk menggaru-garu hujung sangkarnya. Krok, krek, krok, krek. Zul dan Iman berpandangan sambil tersenyum lega. Alhamdulillah. Okay. So ini endingnya. Kita tengok. Rupanya yang duk bunyi krok, krek adalah Gebu. Kawan baru Sarah. Okay. Alhamdulillah. Habislah buku ni. Endingnya Alhamdulillah. Biasanya lepas kita cerita, kita akan ajak anak untuk menjawab soalan-soalan di belakang ini. Kita jawab soalan. Sebelum itu, untuk kita jelas sebagai pendidik, ibu ayah dan guru, mesej besar daripada buku kita ini adalah kita sedang memberi anak-anak maklumat tentang adab bila berziarah. Kalau kita boleh catch kat sini, kita perasan menunggu mesti di tepi pintu, bukan di depan pintu. Kemudian jangan cuba buka-buka, tolak-tolak tingkap ke, nak jenguk masuk dalam rumah orang, kan. Dan jangan juga terlalu bising hingga mengganggu jiran dan sebagainya. Dan bila beri salam, dah beri 3 kali, kita patut hormat dan kita patut pulang. Maknanya mungkin tuan rumah tidak ada ataupun tidak bersedia menerima tetamu. Jadi ini adalah adab-adab yang kita cuba terapkan kepada anak melalui cerita ini. Dan di hujungnya Sarah balik, kan. Jadi dia orang masuk juga ke rumah Sarah dan bertemu dengan Gebu yang membunyikan yang memberi bunyi yang misteri itu. Bunyi krok krek tu, kan. Jadi kita boleh sembanglah dengan anak-anak melalui gambar-gambar yang ada ni. Kita boleh bincangkanlah bila Zul suruh dia, macam mana dia buat, kan, dia letak jari macam mana. Lepas tu bila Sarah memberi salam kali yang ketiga ni, tengok muka Sarah. Waktu dia bagi salam kali ketiga, dah lain dah, kan, dah makin kuat, kan, sampai terpejam-pejam mata, kan. Sarah memberi salam. So kita boleh sembang dengan anak tentang suara, outside voices, inside voices, adab-adab kita menggunakan suara kita. Okay, boleh masukkan dalam ni. Dan akhirnya di hujung, kita tengok soalan-soalan ni. Contoh, soalan pertama. Zul dan Iman berusaha menjaga adab ziarah. Betul atau salah? Betul lah. Itu kita just nak bagi anak kita kata confirmkan lagi, peneguhan kepada anak bahawa itulah adab berziarah yang kita perlu sama-sama amalkan. Itu. Okay. Zul dan Iman, soalan kedua. Zul dan Iman tertanya-tanya, siapakah yang ada di dalam rumah? Kenapa mereka tertanya-tanya? A. Mereka mendengar bunyi yang aneh. B. Mereka mendengar orang berdengkur. Kan? Jawapan dia tentulah A. Takkan orang berdengkur bunyi krok krek. Tapi kita nak anak kita berfikir. Kan? Kita nak mereka start thinking, using their own mind. Okay, so contoh soalan ke-5. Siapakah yang berada di dalam rumah dan membuat bunyi yang aneh itu? Soalannya. Kan? Siapa? A. Bubu si kucing. B. Gebu si arnab. Kan? So soalan ni simple je, tapi anak-anak sesekali perlu diberi soalan mudah untuk mereka merasa lebih confident, lebih yakin diri. Dia tahu itu gebu si arnab, kan? So
melalui perbincangan ini, kita harap anak-anak akan lebih sensitif ya bila membaca. Dia bukan hanya tengok lukisan, tapi dia juga tengok melalui lukisan itu dia mengandaikan perasaan, kan. Maknanya dia boleh tengok kesungguhan, iman daripada ekspresi mukanya, kan. Kita boleh nampak cara ni, kita boleh bincangkan Zul bila dia stopkan iman tu, kan, kesungguhan dia tu cukuplah 3 kali, kan. Jadi kita boleh bercerita dengan anak juga melalui emosi yang dipaparkan dalam lukisan yang mudah ini, ya. Jadi daripada perbincangan ni kita selalu sebut Nabi ajar, kita sedang membina hubungan anak dengan Rasulullah SAW yang sangat mementingkan akhlak yang baik, ya. Bila nak buat sesuatu kena fikir tuan rumah macam mana, ya. Kita nak membina mindfulness itu, the emotional intelligence, ya. Boleh mempertimbangkan keperluan dan perasaan orang lain, kan. So melalui adab ni kita sedang membina pemikiran yang positif dan prihatin pada anak-anak kecil kita. Jadi seperti biasa di hujung nanti anak-anak bolehlah mewarna, kan. Boleh colourkan lukisan-lukisan yang ada di sini, dan boleh menambah-nambah lukisan yang sedia ada, kan. Kadang-kadang contoh kita kata Mika mungkin nak usik-usik tingkap, anak kita mungkin nak menambah bunga pada langsir, kalau anak girl mungkin macam-macam lah, kan, dia fikirkan dari segi imajinasi anak perempuan, kan. Anak-anak lelaki mungkin tak ada masalah pun kalau dia nak tambah dia yang duduk sebelah Mika, kan, dia pun ada kat rumah tu, dia boleh lukis diri dia sendiri, So kita nak anak memanfaat buku ni secara maksimal, bukan hanya sebagai buku bacaan, tapi ini memang buku dia punya. Dia boleh lukis, dia boleh warna, dia boleh tambah, kan. InsyaAllah. Jadi moga anak-anak akan mengikat hati-hati mereka dengan buku yang mudah tapi membawa mesej-mesej yang kita harap membentuk cara berfikir yang baik di kalangan anak-anak kecil kita, insyaAllah. Okey, setakat tu dulu panduan penggunaan buku Ada Sesiapa di Rumah, buku kedua dalam siri yang kedua, siri Si Kecil Berfikir. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir dan batin.